Salam sejahtera. Baik, jadi sekarang kita sudah sampai ke penghujung bagi bab 7 iaitu graf gerakan. So, sebagai ringkasan, cikgu nak perjelaskan sikit tentang graf jarak masa dan graf laju masa. Apa yang membezakan kedua-dua graf ini? Kalau kamu perhatikan, yang pertama dari segi graf, paksi mencancang ialah jarak untuk graf jarak masa dan laju bagi graf laju masa. Jadi rujuk kepada graf laju masa, jadi rujuk kepada graf jarak masa yang boleh kamu dapat baca secara langsung daripada graf ni ialah berkaitan dengan jarak yang dilalui. Contoh di sini O ke A, jarak yang lalui ialah dalam S, sama ada meter, sentimeter ataupun kilometer. Begitu juga dengan pergerakan AB, kalau kamu perhatikan tidak berlakunya sebarang pertambahan jarak. Jadi maksudnya pada keadaan AB, objek ini adalah dalam keadaan pegun. Manakala B ke C, kalau kamu perhatikan, yang ini ialah bahagian mewakili gerakan menuju balik ke tempat asal. Jadi jarak yang lalui juga sama, iaitu dari bacaan S baca terus balik ke kosong. Jadi maksudnya jarak yang lalui masih lagi S. Jadi secara keseluruhan, jarak yang dilalui oleh keseluruhan objek ini bagi tempoh masa 0 sehingga T3 saat ataupun minit, maka jarak yang dilalui adalah 2S, pergi dan balik 2S, ya. Okey, jadi apa yang membezakan kedua-dua graf jarak masa dan laju masa ialah dari segi kecerunan. Kecerunan untuk graf jarak masa mewakili laju. Manakala untuk graf laju lawan masa, kecerunannya mewakili pecutan. Okey. Jadi berdasarkan latihan yang pelajar-pelajar berbuat tempoh hari, masih ada di antara kamu yang keliru tentang mencarikan laju. Okey. Jadi kalau nak carikan laju daripada graf laju masa, terus baca. Kecualilah soalan minta kamu hitungkan purata laju. Kalau nak baca laju, baca terus. Contohnya pada titik P, lajunya ialah V. Okey, lajunya ialah V. Maksudnya pada peringkat PQ, laju kekal pada laju keseragam, iaitu V, ya. Okey. Seterusnya kalau kamu perhatikan, untuk graf jarak masa, laju positif dan laju negatif menunjukkan arah yang bertentangan dalam suatu gerakan. Jadi laju positif maksudnya pergerakan pergi, manakala laju negatif mewakili pergerakan balik. Okey. Baik, jadi untuk graf laju lawan masa pula, kecerunan positif mewakili pertambahan laju. Kecerunan yang negatif menunjukkan kekurangan dari segi laju dia, iaitu pengurangan laju. Okey. Jadi kalau pengurangan laju ini kamu boleh nyatakan dengan perkataan nya pecutan. Okey, nya pecutan. Okey. Dan untuk graf laju masa, kalau kamu nak dapatkan jarak yang dilalui, kena pastikan perlulah cari di bahagian jarak gerakan sama dengan luas di bawah graf. Kamu perlu carikan luas di bawah graf, ya. Okey, sekarang marilah kita tengok contoh di sini yang menunjukkan graf jarak masa dan juga laju masa. Jadi untuk bahagian A, laju objek 1 jam yang pertama atau 1 jam yang terakhir. Jadi 1 jam pertama maksudnya sini dari 0 sampai 1 jam. Jadi perubahan jaraknya ialah 0 ke 50. So, lajunya kita ambil perubahan jarak iaitu 50 bahagi dengan masanya 1 jam. Maka dapatlah 50 km sejam. Begitu juga untuk B ke C. B ke C juga sama. Laju objek pada 1 jam yang terakhir iaitu 2 ke 3 jam. Maksudnya perubahan jarak 50 km juga bahagi dengan masanya 1 jam. Jadi kedua-dua laju untuk peringkat OA dan BC sebenarnya sama sahaja iaitu 50. Okey, untuk B pula, objek ini kalau kamu perhatikan berada dalam keadaan pegun selama berapa masanya? Selama 1 jam bagi tempoh AB, peringkat AB ini.
Okey, seterusnya untuk graf laju masa, kalau nak hitungkan pecutan 40 saat yang pertama iaitu iaitu OA peringkat ini. Jadi kita ambil perubahan laju bahagi dengan masa. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, kamu kena sentiasa ingat untuk pecutan ataupun kadar perubahan laju, kamu kena mula ambil dari bacaan titik akhir, iaitu titik A. Bacaan laju akhir dia iaitu 30. Tolak dengan kosong. Lepas tu bahagi dengan 40. Baru kamu dapat nilainya yang positif. Seterusnya untuk B, kalau nak hitungkan pecutan 50 saat yang terakhir, BC, okay, kita masih berpegang kepada perhitungan kecerunan. Dan kalau kamu perhatikan di sini, mesti mula dengan titik akhir, iaitu C, iaitu bacaan lajunya sifar. Dan untuk titik B ialah titik mula. So, bacaan awalnya 30. So, kita terbalikkan menjadi 0, sifar, tolak 30. Bahagi dengan masanya 150 tolak dengan 100. Maka kamu akan dapat negatif. Bacaannya adalah negatif. Kalau kamu gunakan perkataan pecutan atau kadar perubahan laju. Tapi kalau dalam soalan, kalau diberi adalah nya pecutan. So, kalau kamu gunakan perkataan nya pecutan, kena pastikan nilai yang kamu tulis ni mestilah positif. Okey. Nya pecutan adalah sama dengan 0.6. Janganlah letakkan tanda negatif lagi sebab kita sudah ada perkataannya di hadapan. Seterusnya untuk C pula, laju seragam, okey, iaitu bahagian sini AB. Laju seragam selama 1 minit. Kalau AB untuk graf laju masa mewakili laju tetap. Untuk graf jarak masa, peringkat AB mewakili tiada pergerakan. Maksudnya lajunya kosong. Okey, lajunya adalah sifar. Jadi kena bezakan kedua-dua bentuk graf tersebut. Dan akhir sekali untuk bahagian laju purata, kamu kena ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Baik, jadi untuk graf jarak lawan masa, laju purata sama dengan jumlah jarak ini kamu baca terus. Perjalanan pergi dan balik. So ambil 50 tambah dengan 50. Tambah terus sahaja. Lepas tu bahagi dengan masanya iaitu 3 jam. Tapi untuk graf laju lawan masa, kena make sure untuk hitungkan jumlah jarak, kamu kena ambil luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Jadi itu yang membezakan kedua-dua graf jarak masa dan laju masa. Jadi cikgu harap kamu dapat sedikit penjelasan tentang apa yang kamu buat sepanjang tempoh 1 minggu ini.